Palestin dipanggil Darus Syuhada. Bumi tempat syuhada. Saya pernah tanya Imam Masjid Aqsa. Saya kata, Imam, kalau orang yang syuhada ni orangnya kena berani, apa rahsia keberanian orang Palestin? Apa Imam Masjid Aqsa kata? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bab yang kedua, saya nak cerita sikit apa yang ada di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama orang Islam. Dipanggil Ula Kiblatain. Sani Masjidain. Kiblat pertama dan masjid kedua selepas Masjidil Haram. Jadi tuan-tuan sekalian, orang Yahudi, Bani Israel, kalau dia sembahyang dekat mana-mana, dia masih menghadap Masjid Aqsa. Kalau tuan-tuan sekalian tengok yang kat tembok yang dia bercantuk-antuk kepala tu, itu bukan tembok dia tau. Itu dinding barat bahagian Masjid Aqsa. Dia masih percaya itu adalah kiblat dia. Kita dulu sembahyang pun menghadap ke sana. Itu kiblat pertama kita. Tuan-tuan sekalian, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi sembahyang menghadap ke mana? Allah dah bagi him ketika itu, sembahyang menghadap ke arah Kaabah. Dan ketika Nabi berhijrah ke Madinah, ketika solat asar, tuan-tuan nak senang faham, saya nak cuba kita boleh visualkan semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu daripada sudut bentuk muka bumi dia. Mekah tu macam Kuala Lumpur. Mekah ni Kuala Lumpur Lembah Kelang lah. Okey. Madinah ni mana? Madinah ni Kedah. Johor ni Yaman. So Yaman, Johor, Kuala Lumpur ni Mekah. Madinah ni Kedah. Baitul Maqdis kat Bangkok sana tu. Bangkok. Okey, dah senang faham. Ketika Nabi sembahyang berada di Madinah, maknanya berada ke atas kan? Macam Bangkok lah. Itu yang pada rakaat ketiga turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan sekarang ke Masjidil Haram. Mana berpalinglah ke Masjidil Haram. Maknanya 180 darjah lah ke belakang begitu. Boleh faham Dia kiblat utama umat Islam. Tuan-tuan sekalian. Apa lagi yang ada di sana? Tuan-tuan sekalian, dia adalah tempat Nabi Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj Nabi bermula daripada situ. Kemudian dalam hadis Nabi sebut, besok permulaan dimensi hari kiamat akan bermula di situ. Dipanggil Palestin ni atau Baitul Maqdis Ardul Mansyar wal Mahsyar. Besok nak senang faham, dikoyakkan satu dimensi untuk ke akhirat bermula daripada situ. Dimensi untuk akhirat itu bermula daripada situ. Bumi para wali, bumi para anbiya. Dan dia dipanggil sebagai Darus Syuhada, bumi para syuhada. Dalam dunia ni tuan-tuan sekalian, ada beberapa tanah yang disebut dalam Quran ataupun hadis. Antaranya adalah Mekah Madinah. Mekah Madinah ni dipanggil Darul Aman. Wa hadzal baladin amin. Dalam Quran Allah sebut. Mekah Madinah Darul Aman. Syam dengan Syria dipanggil Darul Barakah. Sebab Nabi pernah doakan, Allahumma barik ya Madinah, Allahumma barik Syamina. Allahumma barik ya Madinah, Allahumma barik Syamina. Allah berkati Yaman, berkati Syam. Iraq dipanggil Darul Fitan. Negeri fitnah. Sebab banyak peperangan berlaku kerana fitnah di Iraq. Sejak dulu lagi, bukan zaman kita lagi. Zaman Nabi Ibrahim dengan Namrud dekat Iraq. Nabucodonosor, saya sebut tadi, dekat Iraq. Kemudian Baghdad pernah diserang oleh Mongol dekat Iraq. Begitu juga dengan sekarang, bagaimana berlaku kat Iraq. Dekat akhir zaman nanti dalam hadis disebut peperangan besar juga antara Sungai Furat dan Sungai Dajlah berlaku di Iraq juga. Dipanggil Darul Sultan. Dan Palestin dipanggil Darul Syuhada. Bumi tempat syuhada. Saya pernah tanya Imam Masjid Aqsa.
Saya kata Imam, kalau orang yang syuhada ni, orangnya kena berani. Apa rahsia keberanian orang Palestin? Apa Imam Masih Ahsan kata? Bukan pada orang itu, tapi pada tanah ini dia ada barakah. Barakah itu menyebabkan orang jadi berani. Macam bulan Ramadan dia ada barakah. Kenapa kita boleh senang nak beribadah pada bulan Ramadan? Sebab barakah Ramadan tu. Bukan kita pun. Dia ada barakah tu. Satu hari 29, saya memang bawa jemaah ke Masjid Aqsa. Hampir tak bulan. Sambil-sambil kita manage bantuan. Jadi satu hari, perang macam ni lah. Tapi ni paling teruk sebab border semua tutup. Dulu biasa kalau perang di Gaza, border buka lagi. Jadi waktu tu dalam 2 minggu nak terbang, jemaah saya kata, Ustaz, kita cancel je lah. Saya kata, okay, hotel saya dah bayar, tiket semua dah bayar. Siapa yang tak berani, tak apalah, tak payah ikut. Tapi siapa yang nak ikut, jom, saya akan bawa, saya kata. Jadi akhirnya semua meeting, mesyuarat, semua bapa Ustaz, jomlah kita ikut lah. Kita ikut. Akhirnya, rombongan tu pergi. Tuan-tuan sekalian, sampai di sana, makcik-makcik yang takut ni, yang kata Ustaz kita cancel lah makcik-makcik ni, dekat sana, oi, dia duduk depan askar Israel ni. Nasib baik Israel tak tahu apa dia cakap ni. Pusing ni. Jadi berlaku itu tersirat. Oh, saya kata betul Imam cakap. Tanah tu memang jadi orang berani. Muslimin sekalian, dia ada barakah ni. Dia panggil Darul Syuhada. Darul Aman Mekah, Darul Barakah Syam dan Syria, Darul Fitan Iraq, Darul Syuhada adalah Masjid Aqsa. Sebab itu sampai akhir zaman pun, peperangan akhir nanti antara Dajjal, Imam Mahdi dan Nabi Isa juga berakhir di sana. Kita baca hadis macam senang, macam solat Nabi Isa menang, tapi tak macam tu. Pertarungan tu sangat sengit. Sebab apa yang ada pada Nabi Isa, ada yang pada Dajjal. Sebab itu dua-dua gelarannya Al-Masih. Al-Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal. Nabi Isa boleh hidupkan orang meninggal, Dajjal boleh hidupkan orang meninggal. Nabi Isa boleh turunkan hidangan dari langit, Dajjal boleh turunkan hidangan dari langit. Nabi Isa boleh ubat orang-orang sakit, Dajjal boleh ubat orang sakit dan pelik-pelik. Sebab itu hanya Isa yang dapat membunuh Dajjal. Idzal Masih yaqtulul Masih. Al-Masih saja yang dapat membunuh Al-Masih. Ataupun dalam bahasa Melayunya, apabila buku bertemu ruas. Ketika itu, baru dapat dikalahkan. Dekat sekitar Masjid Aqsa. Jadi bab kedua, apa itu Masjid Aqsa?